Assalamualaikum, salam sejahtera. Ini adalah The New Normal Series siri ke-25 dan kita hari ini bercerita mengenai halal haram dalam perubatan. Sebelum kita bermula bersama dengan panel-panel kita, ayo kita saksikan ataupun kita perhalusi apa yang anda perlu lakukan dan juga bagaimana kita dapat memastikan sesi webinar kali ini dapat berjalan dengan lancar. Kami sarankan anda menutup semua tab-tab audio dan video untuk memaksimumkan rangkaian bandwidth anda. Jika anda mengalami sebarang masalah teknikal, sila tekan butang reconnect berwarna merah untuk disambung semula. Jika terdapat kegagalan teknikal yang serius membabitkan sebilangan besar peserta, kami akan melakukan sistem reset. Anda akan dimasukkan ke dalam bilik webinar baru secara automatik. Sila ajukan sebarang soalan kepada speaker dan pastikan anda menekan butang Mark as Question dan kami akan menyampaikannya kepada hos webinar. Akhir sekali, kami ingin mendengar pendapat anda tentang pengalaman webinar ini. Jika anda berpuas hati, berikan kami rating 5 bintang. Selain itu, hantarkan komen anda melalui borang Contact Us di laman web kami iaitu link.esroawani.com. Terima kasih kerana menyertai kami The New Normal Series siri yang ke-25 kali ini. Kali ini kita bercerita mengenai halal haram dalam perubatan. Apabila kita bercerita mengenai halal atau haram, pastinya kita bercerita mengenai kepatuhan syariah. Adakah kita perlu menggunakan sesuatu perkara atau tidak? Tetapi kerana halal haram juga menyebabkan banyak keraguan apabila seseorang ataupun masyarakat menggunakan ataupun aplikasikan ataupun berkomunikasi ataupun menggunakan perkhidmatan-perkhidmatan tertentu dalam bidang perubatan. Lantas kerana keraguan ini juga menyebabkan ada perkhidmatan perubatan yang tidak dapat disalurkan dengan baik atau diguna pakai dengan baik dan sekaligus mewujudkan kelompok-kelompok yang bergelar anti-vaksin, anti-perubatan moden dan sebagainya. Saya tidak berkeseorangan dan perkara ini akan dijawab oleh semua orang ataupun semua ahli panelis kita yang ada pada pagi ini. Terlebih dahulu, kita berkenalan dahulu dengan siapakah ahli panelis yang akan bersama dengan kita dalam siri webinar pada kali ini. Okey, terima kasih. Itu dia panelis-panelis yang bersama dengan kita dalam sesi webinar pada kali ini. Kita ada saudara Muhammad Nasrul Muhammad Noor daripada NPRA. Kita juga ada Dr. Rushdie Ramli dari Persatuan Perubatan Pengubatan dan juga Kebajikan Islam Malaysia, Darul Shifa. Kita juga ada Dr. Kong Wai Hong dari Persatuan Tabib Tionghoa Malaysia. Kita juga disertai oleh Profesor Dr. Irwan Muhammad Subri, Pengarah Besar International Fatwa and Halal Center dari Universiti Sains Islam Malaysia, USIM. Terima kasih kerana sudi bersama dengan kami pada pagi ini. Apabila kita bercerita mengenai halal dan haram dalam perubatan, kita bukan bercerita mengenai hukum semata-mata, tapi bagaimana ubat dapat digunakan dengan lebih baik. Bagaimana kita dapat mencegah keraguan dalam kita menerima perkhidmatan perubatan dan juga dalam pada kita hidup dalam era pandemik COVID-19 ini, bagaimana kita menerima pakai dan juga bersedia untuk menerima vaksin yang pertama. Cerita mengenai vaksin halal atau tidak halal itu jadi persoalan, tetapi apa yang lebih penting, keraguan ini bukanlah bersifat kepada kepercayaan agama dan juga budaya masyarakat semata-mata, tapi ia merentasi kefahaman dan juga merentasi kepelbagaian kaum di Malaysia khususnya. Oleh itu saya kira halal haram dalam perubatan hari ini menitik beratkan dan juga mengambil kira semua aspek dan juga pelbagai lapisan. Jadi saya nak mulakan dahulu cerita mengenai halal dan haram dalam perubatan ini. Saya ingin bersama dengan saudara Muhammad Nasrul Muhammad Noor, merupakan Ketua Penolong Pengarah Kanan Bahagian Regulatory Farmasi Negara Kementerian Kesihatan Malaysia. Saudara Nasrul, saya rasa NPRA antara institusi yang paling sibuk pada ketika ini untuk meluluskan vaksin dan juga menjadi tumpuan pada ketika ini. Namun tetapi, saya rasa perlu dibuka dengan lebih luas lagi peranan yang dimainkan oleh NPRA
Kerana halal haram bukan mengikut kepada hukum sahaja, tetapi kita bercerita mengenai peraturan, regulatory, dan itu sangat signifikan dalam konsep perubatan, ubat-ubatan farmaceutical dan sebagainya dalam konteks kita di Malaysia, kerana kita adalah negara yang begitu menjaga peraturan dan juga regulatory dalam bidang perubatan ini. Pada saudara Nasrul, mungkin dapat diceritakan peranan yang dimainkan oleh NPRA dan juga bagaimana faktor halal haram itu merentasi lebih daripada segala daripada hukum hakam sahaja. Nasrul, mungkin dapat diceritakan. Okay, Assalamualaikum dan selamat pagi. Okey, secara umumnya peranan MPRA, MPRA merupakan sekretariat kepada pihak berkuasa kawalan dadah, iaitu pihak eksekutif yang telah ditebuhkan di bawah Peraturan Kawalan Dadah dan Kosmetik 1984. Dan MPRA merupakan agensi Kementerian Kesihatan Malaysia yang bertanggungjawab dalam memastikan ubat-ubatan di pasaran selamat, berkualiti dan berkesan, serta kosmetik yang bernotifikasi di pasaran turut selamat dan berkualiti. Jadi misi MPRA secara amnya adalah untuk menjamin kesihatan rakyat melalui kawalan regulatori ubat-ubatan dan kosmetik berlandaskan kecemerlangan saintifik, dan visi MPRA adalah untuk menjadi badan regulatori ubat-ubatan dan kosmetik yang disegani dunia, dan kita juga merupakan World Health Organization Collaborating Center yang mana kita berperanan dalam mengendalikan kursus dan perlatihan berkaitan regulatori pharmaceutical kepada badan-badan regulatori dan pihak berkuasa dari negara lain seperti Sri Lanka, Bangladesh, Myanmar, Mongolia dan Vietnam. Untuk persoalan halal dan haram, tanggungjawab MPRA adalah untuk memastikan kesemua ubat-ubatan yang hendak dipasarkan memenuhi keperluan-keperluan keselamatan, keberkesanan dan kualiti yang telah ditetapkan. Maka skop syariah halal dan haram bukan di bawah MPRA, tetapi di bawah pihak berkuasa lain yang telah ditetapkan. Itu kalau kita lihat keperluan NPRA ini juga ada standard dan juga standardnya menepati apa yang ditetapkan oleh WHO. Saya kira itu diguna pakai, tapi dalam konteks kita di Malaysia, kalau kita mengambil kira vaksin contohnya, vaksin Pfizer yang dibeli oleh Malaysia, NPRA adalah tembok terakhir untuk memastikan bahawa ianya selamat untuk diguna di Malaysia. Jadi bagaimana kita nak faham bahawa sesuatu produk itu, perubatan itu, pharmaceutical khususnya, ianya mungkin digunakan pakai di peringkat global, tetapi bagaimana NPRA berperanan bahawa untuk rakyat Malaysia, NPRA masih lagi menjalankan ujian dan juga melihat kepada kesesuaian sesuatu ubatan dan juga jenis perubatan itu. Okey, untuk kesemua produk pharmaceutical untuk kegunaan manusia termasuklah vaksin, ia adalah dikawal di bawah Akta Racun 1952 dan juga Akta Jualan Dadah 1952 bersama-sama peraturan-peraturan termasuk peraturan-peraturan kawalan dadah dan kosmetik 1984 yang melibatkan keperluan pelesenan dan pendaftaran produk farmaceutical tersebut. Oleh itu, semua aktiviti yang melibatkan penjimputan, penjualan, pembekalan, pengedaran produk farmaceutical, dia perlu mematuhi peruntukan undang-undang dia ada di dalam negara kita. Dan sebelum suatu produk didaftarkan untuk dipasarkan di Malaysia, dia perlu terlebih dahulu melalui proses penilaian dan pengujian berasaskan prinsip-prinsip kualiti, keberkesanan dan juga keselamatan oleh bahagian regulatory farmasi negara, yang mana MPRA seperti yang saya sebutkan tadi juga merupakan sekretariat kepada pihak berkuasa kawalan dadah. Untuk tujuan ini, kelulusan pendaftaran produk adalah tertaluk kepada pihak berkuasa kawalan dadah, dan dokumen Drug Registration Guidance Document DRGD boleh dijadikan panduan berkaitan pendaftaran yang mana boleh dimuat turun melalui laman sesawang mpra.gov.my. Manakala permohonan pendaftaran sesuatu produk boleh dilaksanakan secara atas talian
ataupun online menerusi sistem Quest 3 Plus. Maksudnya bukan mudah untuk diluluskan sesuatu produk pharmaceutical dan juga konsep kesihatan itu. Ini perlu melalui saringan yang begitu ketat oleh NPRA itu sendiri. Tetapi apabila kita bercerita mengenai keraguan dan kita bercerita mengenai halal dan haram, saya kira ramai yang sukar untuk memahami konsep halal haram dalam perubatan ini dalam aspek syarak ataupun hukumnya. Saya ingin bersama dengan Profesor Dr. Irwan kalau dapat diterangkan bagaimana kita melihat dan juga memahami konsep halal dan haram dalam bidang perubatan, kerana halal haram dalam aspek perubatan tidak hanya melihat kepada kandungan sahaja. Ada lagi lapisan-lapisan lain yang kita perlu fahami, dan itu seringkali menjadi perdebatan dan juga itu juga yang menjadi punca kepada keraguan. Kalau kita dapat fahami konsep itu, mungkin dapat Prof terangkan kepada kita supaya itu dapat memberikan gambaran secara keseluruhan topik pada hari ini. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Berkenaan dengan halal haram dalam sesuatu perkara, khususnya pada hari ini kita membincangkan tentang vaksin. Vaksin Pfizer untuk mengawal daripada tersebarnya COVID-19. Baik, konsep halal haram ini memang telah dinyatakan dan telah dijelaskan dalam syariat Islam melalui dalil-dalil Al-Quranul Karim dan juga hadis-hadis Rasulullah SAW. Dan banyak ayat-ayat ataupun hadis-hadis yang menceritakan tentang halal haram ini, kan, sama ada produk makanan, minuman dan lain-lain lah, kan. Jadi kita umat Islam wajib menerima pakai apa yang telah dijelaskan oleh Al-Quranul Karim dan juga hadis-hadis Rasulullah yang berkaitan dengan halal haram. Dan antara hadis yang Rasulullah sebut, al-halalu bayyinun, kan, wal haramu bayyinun. Perkara halal jelas hukum hakamnya telah dijelaskan dalam Al-Quran, dan juga perkara-perkara haram pun jelas hukum hakamnya dalam Al-Quranul Karim. Saya suka untuk mengaitkan dengan perkara halal haram ini dalam konteks negara kita Malaysia. Dalam konteks negara kita, apabila kita bercakap dengan isu halal haram ini, kita mempunyai pihak berkuasa. Kalau melibatkan pharmaceutical, ubat-ubatan, kita ada NPRA, manakala yang berkaitan dengan hukum hakam halal haram, nak menentukan status halal haram ubat-ubatan ataupun vaksin kita ini, kita juga mempunyai pihak berkuasa yang mana di peringkat persekutuan ataupun di peringkat kebangsaan, kita ada Jawatan Muzakarah Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam yang diurussetiakan oleh JAKIM, yang mana kita namakan ataupun kita selalu panggil Jawatan Kuasa Muzakarah Kebangsaan. Di mana Jawatan Kuasa Muzakarah Kebangsaan ini adalah satu badan rasmi yang ditubuhkan melalui undang-undang dan juga peraturan di bawah Majlis Raja-Raja yang melihat isu-isu nasional, isu-isu kebangsaan yang melibatkan halal haram. Jadi apabila kita bercakap tentang vaksin khususnya, termasuklah vaksin Pfizer yang diambil oleh kerajaan ini, sebenarnya telah melalui proses penilaian, pembentangan dan juga perbincangan di peringkat Jawatan Kuasa Muzakarah. Untuk makluman Encik Zul dan juga sidang penonton dan peserta webinar kita pada hari ini, semua vaksin yang telah dipasarkan, yang telah dilakukan ataupun yang telah diberi oleh Kementerian Kesihatan Malaysia kepada rakyat kita, khususnya yang beragama Islam, telah dibentangkan kepada Jawatan Kuasa Muzakarah ini untuk melihat status hukum itu. Okey, jadi saya nak berkongsi pada hari ini berkenaan dengan keputusan Muzakarah Jawatan Kuasa Kebangsaan ini. Mereka telah membincangkan dalam 7 siri keputusan ataupun 7 siri perbincangan, di mana daripada banyak-banyak vaksin yang ada kat Malaysia ini, hanya satu keputusan sahaja yang Jawatan Kuasa Muzakarah menyatakan vaksin tersebut tidak boleh dipasarkan sebab ia bersumberkan daripada porcine ataupun babi, dan iaitu vaksin yang berkaitan dengan Rotatec dan juga Biotrack. Manakala 6 lagi keputusan yang melibatkan beberapa, dia bukan 6 keputusan tu maksudnya 6 vaksin, tetapi 6 keputusan yang melibatkan beberapa vaksin, antaranya HPV, rubella, polio dan sebagainya lah, kan.
kesemua vaksin-vaksin ini telah diputuskan halal dan harus digunakan oleh umat Islam kerana ia dibuat daripada bahan-bahan ataupun sumber yang tidak diharamkan oleh syarak, kan. Manakala khusus kepada vaksin Pfizer ini juga telah dibincangkan di peringkat Jawatankuasa Muzakarah Kebangsaan, dan pihak Jawatankuasa Muzakarah juga telah memutuskan bahawa vaksin Pfizer ini adalah halal kerana ia tidak dibuat daripada sumber yang haram. Mungkin Prof, mungkin kita dapat fahami juga, kita bercerita mengenai virus Pfizer pada hari ini kerana itu yang paling jelas dinanti dan juga penyelesaian ataupun membenteng untuk kita mempertahankan diri daripada COVID-19, masalah yang kita hadapi pada hari ini. Akan tetapi isu perubatan juga meluas dan cerita mengenai keraguan terhadap vaksin dan juga perubatan moden ini bukannya kerana COVID-19 sahaja, tetapi kerana andaian-andaian yang wujud dan juga bersandarkan kepada hukum hakam agama khususnya. Jadi doktor tadi, Prof menyebut mengenai vaksin yang telah diluluskan oleh pihak fatwa. Akan tetapi bagaimana pula dengan prosedur kesihatan, prosedur perubatan, pembedahan dan sebagainya? Adakah ruang lingkup dan juga JAKIM di bawah halal itu melihat aspek-aspek ini juga? Setahu saya, ya. Kan, sebab apa sahaja yang melibatkan prosedur rawatan, ubat-ubatan termasuklah vaksin ini memang dirujuk kepada pihak berkuasa agama seperti Jawatankuasa Muzakarah kalau di peringkat kebangsaan dan juga Jawatankuasa Fatwa di peringkat negeri. Jadi saya rasa isu kegusaran, kebimbangan masyarakat kita pada awalnya memang mereka pakat gusar belaka, kan, sebab istilahnya dimomokkan ataupun disampaikan maklumat-maklumat yang mungkin pada pandangan saya tidak tepat berkenaan dengan prosedur rawatan dan ubat-ubatan ini. Tetapi sebenarnya untuk makluman sidang pendengar, kalau ahli-ahli jawatankuasa peringkat muzakarah kebangsaan yang mana terdiri daripada semua mufti-mufti negeri dan juga ada ahli lantikan yang diluluskan oleh Majlis Raja-Raja, mereka ini adalah semua yang berkelayakan, dan sebelum sesuatu keputusan hendak diputuskan, kebiasaannya akan ada pembentangan. Pembentangan oleh siapa? Oleh wakil Kementerian Kesihatan kalau melibatkan isu kesihatan, dan juga agensi-agensi ataupun institusi-institusi tertentu yang melibatkan isu yang nak dibincangkan. Dan di peringkat negeri, kita ada Jawatankuasa Fatwa yang juga terdiri daripada pakar-pakar syariah, pakar-pakar akidah dan juga pakar-pakar dalam bidang tertentu yang turut akan menjemput mana-mana pihak yang inginkan keputusan fatwa itu diputuskan. Mereka akan mendengar pembentangan kertas kerja dan akan melalui proses perbincangan dan diskusi dari sudut melihat dalil-dalil dan juga bukan setakat dalil sahaja, tetapi juga meraihkan realiti semasa, isu darurat, isu masyaqqah iaitu kesukaran yang berlaku yang dihadapi oleh pesakit contohnya, ataupun kondisi-kondisi tertentu yang mana Jawatankuasa Fatwa akan melihat isu-isu ni didasari oleh dalil-dalil yang kita sebutkan daripada Al-Quran dan juga daripada hadis. Okey, terima kasih Prof. Tapi saya nak kembali bersama Prof sebentar lagi, tetapi kita ingin bawa diskusi ini halal haram dalam perubatan, keraguan terhadap prosedur perubatan ataupun terhadap alat-alat pharmaceutical ataupun vaksin dan sebagainya bukan tertakluk ataupun dibelenggu oleh hukum hakam syariah Islam sahaja, tetapi kalau dalam konteks kita di Malaysia ini merentasi kepelbagaian kaum dan juga kepercayaan. Saya ingin bersama dengan Dr. Kong Wai Kong, merupakan setiausaha agung bagi Persatuan Tabib Tionghoa Malaysia. Dr. Kong, mungkin kalau dapat dikongsikan cerita mengenai halal haram ini, ianya bukan sekadar mengenai hukum hakam dalam kepercayaan tertentu sahaja, tapi latar belakang budaya dan juga kepercayaan terhadap satu perkara mungkin mendasari dan juga mempengaruhi seseorang itu untuk membuat keputusan untuk menerima rawatan, perubatan dan sebagainya. Daripada perspektif Persatuan Tabib Tionghoa, rawatan alternatif penting, tetapi dalam konteks perubatan moden pada hari ini seperti COVID-19 dan sebagainya, bagaimana kita perlu melihat fakta sains itu perlu didahulukan selain daripada latar belakang atau kepercayaan kepada yang berteraskan budaya dan juga agama. Dr. Kong, kalau boleh berdiskusi dan juga menjawab di situ. Okey.
Selamat pagi kepada semua penonton di Vapsina ini. Bagi pihak Berubatan Tradisional Cina, bagi kita umpamanya di waktu endemik COVID-19 ini, kita selalu menegaskan imuniti badan kita sebagai penting kesihatan, sebagai penting untuk mengelakkan cemaran dari virus-virus COVID-19. Oleh itu kita kena ada cara hidup atau cara mengelakkan untuk mendapatkan sebaran virus. Kita selalu ikut SOP kerajaan sebagai pakai mask, cuci tangan yang itu. Bagi berubatan Cina, biasa kita ada ubat-ubat herbal. Kita of course itu bergantung kepada keadaan badan-badan seseorang tertentu. Kita perlu menegaskan bukan hanya ada satu ubat tertentu untuk meningkatkan badan kita. Kadang-kadang di market, di pasaran, kadang-kadang kita nampak ada ubat-ubat disia-siakan. Dia mereka menegaskan ubat-ubat herbal itu boleh melawat COVID-19 itu. Kita tidak begitu setuju kepada perkara itu. Kita bagi ubat-ubat herbal itu bergantung kepada keadaan badan seseorang tertentu. Bagi haram haram itu biasa saya sebagai tabib Cina, berubatan Cina, biasa kalau kita bagi ubat, kami ada ramai pesakit Melayu juga, umat Islam juga. Umat Islam ada orang bangsa Cina pun ada, bangsa India pun ada, umat Islam juga. Kita akan tanya dulu apa ubat kita bagi itu adakah halal. Kita akan tanya terutamanya sebagai seperti itu serangga. Setahu saya itu serangga macam lipan atau tanduk atau hembedu lembu, kadang-kadang itu tapi itu halal. Oleh itu kita pun tak bagi juga. Kadang-kadang ada hembedu ular juga. Saya tahu ular pun tak boleh. Itu saya tahu. Bagi ubat macam ada ginjal punya, biasa jarang lah. Ginjal punya itu memang jarang. Tapi saya kadang-kadang saya hairan. Mengapa serangga pun tak boleh? Kadang-kadang serangga itu bukan tahu. Oleh itu saya tanya mereka, mereka akan bagi tahu, itu serangga kerana lebah, macam lebah, lipan, kadang-kadang itu panggil najis. Saya pun sudah tahu. Oleh itu banyak kita tahu daripada pesakit umat Islam. Oleh itu bagi kita hormat kepada cara-cara hidup bangsa-bangsa lain. Oleh itu bagi saya haram dan haram kita akan dalam prinsip yang hormat kepada cara hidup seseorang. Doktor kan mungkin dapat memberi penjelasan juga bagaimana dalam perubatan tabib khususnya di Malaysia, tabib cempoa, kita bertuah kerana masyarakat yang berbilang kaum dan ada setengah daripada kita masyarakat macam doktor kata tadi, masyarakat Melayu yang beragama Islam, masyarakat India juga, malah masyarakat Cina yang beragama Islam juga masih lagi mempercayai perubatan tradisional tabib sensei orang kata kan. Ya, betul. Tapi bagaimana sebenarnya perubatan tabib ini dan juga sensei ini juga berusaha untuk mendapati piawaian yang ditetapkan oleh pihak peraturan regulatory. Bagaimana untuk memastikan bahawa perkara itu sudah advance, tidak dilakukan secara tradisional semata-mata. Mungkin doktor ada penjelasannya? Kalau bagi ubat herbal yang telah dimasukkan dalam kapsul atau sudah dibuat seperti macam pil atau tablet, itu biasa dipiawai oleh NPRA.
tadi Encik Rasrul sudah beritahu, itu ubat-ubat biasa dikawal selia oleh NPRA, Biro tu. Tapi setahu saya NPRA tak ada kawal yang itu apa halal tak halal itu. Saya rasa mereka bukan dari pihak mereka, mungkin dari JAKIM saja. Tapi bagi sebagai pengamal perubatan Cina, biasa kita tahu dalam mungkin ada ular atau mungkin ada surat dalam kapsul pun ada ular, ada serangga. Kita cuba mengelak bagi itu ubat kepada pesakit umat Islam lah. Okey. Dr. Kong, saya nak bercerita banyak lagi, tetapi dalam masa yang sama kepada anda yang menonton kami di sesi webinar pada pagi ini, kalau ramai-ramai itu anda boleh menghantarkan soalan dan soalan anda akan saya ajukan kepada panel-panelis kita supaya dapat dibincangkan bersama. Dan saya nampak sekarang ini memang banyak soalan sudah masuk, tapi kita tunggu sebentar kerana saya ingin bersama dengan Dr. Rushdi Ramli, Ahli Jawatankuasa Persatuan Perubatan, Pengubatan dan Kebajikan Islam Malaysia, Darusshifa. Dr. Rushdi mungkin dapat juga membantu pemahaman kita konsep halal haram dalam Islam, dalam perubatan, dan juga mungkin kalau kita dengar nama Darusshifa itu seringkali kita melihat bahawa kalau ubat klinik ataupun ubat hospital tak jalan, kita pergilah berubat Darusshifa kerana mungkin ada yang tak kena dan sebagainya. Dan itu terbukti untuk sesetengah kes ianya berkesan dan juga dapat membantu kepada pesakit untuk mendapatkan rawatan dan juga mungkin juga membantu kepada proses penyembuhan. Akan tetapi Dr. Rushdi, bagaimana juga kita memahami bahawa dalam konsep perubatan ada rawatan alternatif, tapi dalam masa yang sama ada dalam kes-kes tertentu fakta sains dan juga perubatan mengikut sains moden itu perlu diutamakan, dan bagaimana tanggungjawab itu digalas oleh Dr. Rushdi dan juga rakan-rakan di Darusshifa? Yang pertama saya nak sebut dulu bahawa Islam datang dengan bertujuan untuk membawa kesejahteraan kepada hidup kita semua. Jadi dalam masalah bila kita sebutlah halal haram dalam perubatan, dalam Islam bukan saja makanan kita tu kena halal, halal dan thayyib, tapi juga termasuk dalam ubatan-ubatan yang kita ambil, yang kita telan tu juga perlu juga halal dan juga thayyib. Ni maknanya tidak membawa mudarat di masa-masa yang akan datang. Jadi saya rasa amat bersyukur pada Allah lah atas penjelasan Prof tadi bahawa 6 vaksin yang akan ditawarkan kepada rakyat Malaysia ni maknanya memang halal. Alhamdulillah, itu memang menepati syariat Islam. Adapun dari sudut macam bawa soalan yang tanya dari sudut apakah peranan Darusshifa, jadi kita kena faham dalam Islam apa sahaja kajian-kajian saintifik yang bertujuan untuk mengenal pasti ubat yang terbaik itu adalah sebahagian daripada ajaran Islam. Okey, itu adalah sebahagian daripada ajaran Islam. Namun pada masa yang sama perubatan dalam Islam tidak hanya terhad kepada kajian saintifik sahaja, malah dalam Islam juga kadang-kadang ada ubat itu, penawar itu diketahui dengan jalan tajribah. Kalau dalam kitab-kitab para ulama dalam bidang ni ada disebut kataan tajribah ni maknanya pengalaman yang panjang yang membuktikan bahawa bahan-bahan itu terbukti berkhasiat menjadi penawar untuk manusia. Jadi kita boleh pakai ubat itu dan dia tidak dianggap sebagai sesuatu yang khurafat. Begitu juga dalam Islam, selain daripada ubatan-ubatan yang dapat kita ketahui secara scientific research, memang Islam nak kajian-kajian tersebut kerana Nabi SAW pun menyatakan bagi setiap ubat itu ada penawar dia. Jadi ulama kata berdasarkan hadis ini memang sebahagian daripada kewajipan besar para ilmuwan Islam, pakar-pakar perubatan adalah untuk buat research dapat ubat-ubat yang halal. Tapi pada masa yang sama kita jangan lupa dalam Islam juga, macam kami di Darusshifa, kami menekankan satu aspek yang lain, iaitu aspek cuba merawati penyakit manusia melalui satu sistem yang kita sebut sebagai ruqyah syar'iyah. Kerana dalam Islam selain daripada kita menggunakan bahan-bahan yang dicipta oleh Allah yang ada khasiatnya, madu dan segala-gala ubat lah, tapi juga kita disyariatkan untuk berubat dengan cara spiritual, cara kerohanian. Itu maksudnya dengan kita menggunakan ayat-ayat Al-Quran, kalam Allah, doa-doa yang muktabar. Sebab itu memang ada dalam Islam. Sebab itu ada sepotong hadis di mana Nabi SAW menyatakan, hadis ini sahih. Nabi kata hendaklah kamu menggunakan dua penawar, Al-Quran dan madu lebah.
Jadi sememangnya satu benda yang telah disepakati oleh para ulama bahawa kita mendapatkan rawatan dengan menggunakan ayat-ayat Al-Quran, doa-doa yang muktabar itu sememangnya disyariatkan dan dibolehkan, dan kita seharusnya ada ketika kita perlu kepada rawatan-rawatan tersebut. Dan saya menganggaplah, bagi saya sebagai ahli jawatan kuasa Darul Shifa, saya menganggap Persatuan Darul Shifa ini sebagai satu badan yang komplementari kepada segala khidmat perubatan hospital yang diberikan oleh kerajaan. Kami sebagai satu komplement untuk memperlengkapkan lagi ruang lingkup untuk mencari penawar bagi pada penyakit dalam sudut yang kami persatuan mampu menyumbangkannya lah kepada masyarakat. Segitu saya lihatlah. Dr. Rusdi, kalau dapat nanti buka kamera kalau button kamera di atas tu, kerana kami tak jelas nampak Dr. Rusdi kat sini. Dan saya nak tanya juga Dr. Rusdi, bagaimana sebenarnya, berapa ramai kalau dapat kita kongsikan yang datang ke Darul Shifa, kerana kadang-kadang bila hujah yang Dr. Rusdi katakan bahawa dengan madu, dengan rawatan tradisional, makanan sunnah dan sebagainya, ramai yang menganggap bahawa ini adalah solusi kepada segala-galanya. Ada juga benar, kita tidak nafikan membantu dan juga berapa mampu mengubati, tetapi ada beberapa penyakit dan juga virus yang perlu dirawat dalam konteks perubatan moden. Dan adakah Dr. Rusdi mengakui bahawa ada setengah daripada mereka yang datang ke Darul Shifa kerana menolak terus perawatan moden, dan juga mungkin dapat dikongsikan sikit sebanyak perkara dan juga situasi seperti itu? Okey. Dari segi Islam, kalau misalnya sebagai contoh ya, kalau kita mendapati satu vaksin itu, satu ubat itu scientifically proven memberi manfaat kepada penyembuhan pesakit, bagi Islam kita seharusnya mengambil faedah daripada penemuan-penemuan tersebut. Kalau misalnya vaksin ini betul beneficial untuk protect diri kita daripada COVID-19, kita seharusnya mengambil manfaat, mengambil faedah daripada semua research tersebut, kerana semua itu juga adalah sebahagian daripada tuntutan Islam. Itu yang kena faham. Jadi jangan pula kita berfikir bila kita pergi ke rawatan tersebut kita telah tidak ikut sebagai seorang Muslim yang baik. Jangan kita berfikir begitu. Itu pertama. Saya rasa kita perlu manfaatkan semua ilmu perubatan itu sebahagian daripada tuntutan Islam. Itu yang saya ulang tu. Tapi pada masa yang sama juga, dalam Islam yang paling baik sekali, kita mengambil manfaat daripada semua ruang yang boleh kita gunakan untuk menyubat penyakit. Jadi tak salah. Bukan tak salah, amat baik. Selain daripada kita mendapatkan rawatan di hospital yang terbukti scientifically misalnya berkesan, kita guna juga rawatan-rawatan yang turut disyariatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, seperti merawat dengan ayat-ayat Al-Quran. Sebab saya perlu sebut di sini bahawa merawat pesakit dengan menggunakan ayat-ayat Al-Quran itu adalah sesuatu yang dibolehkan dan sesuatu yang disyariatkan dengan konsensus para ulama, dengan ijma' para ulama. Jadi ini bukan satu benda yang direka-reka, diada-ada, tetapi bagi saya lah sebagai ahli darul, kita seharusnya ambil manfaat bukan saja daripada penemuan-penemuan perubatan moden, tapi juga daripada rawatan secara spiritual, secara ruqyah syariah. Kerana kita dalam Islam, kalau kita cakap tentang Islam, hanya yang menyembuhkan penyakit itu hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam apa kita buat tu memang kita kena bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan Darul Shifa insya-Allah kita memberi khidmat ruqyah syariah itu untuk merawati pesakit orang yang berhajat, dengan tidak menafikan keperluan dan kepentingan kita merujuk kepada pakar-pakar perubatan. Itu kita tak pernah menafikan benda itu dalam mencari kesejahteraan hidup itu sendiri. Dr. Rusdi adalah ahli akademik dari Universiti Melaya juga, bidang kajian juga ialah bidang perubatan Islam. Dan Dr. Rusdi, kalau kita dapat mengimbau semula zaman kegemilangan Islam juga, perubatan itu juga dunia terhutang budi kepada Ibn Sina dan juga ahli-ahli cendekiawan Islam yang memulakan dalam bidang perubatan ini. Adakah kerana pemikiran kita yang tidak memandang kepada kemajuan sains dan teknologi menyebabkan kita ada persepsi bahawa yang moden tu perlu ditinggalkan, perlu cari bahan-bahan yang natural je? Pandangan Dr. Rusdi, dan juga kalau dapat saya tanyakan Prof. Dr. Irwan kalau dapat mengulasnya mengenai perkara yang sama di situ. Dr. Rusdi dulu. Okey. Dalam Islam adalah satu agama yang berasaskan kepada ilmu, berasaskan kepada bukti-bukti ilmiah.
Jadi sebab itu apa-apa saja penemuan, orang kata apa, discovery yang membuktikan benda-benda itu bermanfaat kepada manusia, maka kita boleh ambil manfaat. Tidak ada, bukan benda itu memang digalakkan untuk kita buat research. Tapi pada masa yang sama, saya nak sebut juga, ada juga kadang-kadang dalam perubatan ada bahan-bahan tertentu yang sememangnya daripada autentik kata-kata Nabi SAW. Sebagai contohnya, misalnya Nabi kata habbatus sauda itu sebagai penawar daripada segala penyakit. Jadi kalau hadis ini sahih daripada kata-kata daripada riwayat Imam Al-Bukhari, kita sebagai seorang seharusnya berimanlah dengan hadis tersebut dan kita menerimanya sebagai satu bentuk rawatan. Tapi mungkin kalaulah dalam scientific research ada mengatakan habbatus sauda ni mungkin kurang sesuai untuk orang-orang yang ada masalah tertentu, jadi kita menerima pandangan yang dibuktikan secara saintifik ni. Jadi saya nak sebut, Islam memang sentiasa meraihkan scientific research dalam semua yang dilakukan. Malah dengan sebab itulah berkembangnya. Kalau kita tengok macam tuan moderator cakap tadi, sebab itulah ilmu perubatan moden ni, alopati ni, banyak kita lihat disumbangkan oleh ilmuwan-ilmuwan Islam dalam bidang perubatan seperti Ibn Sina tadi. Allahuakbar. Okay. Dan saya rasa itu juga perlu dikembangkan lagi pemahaman dan juga diviralkan lagi. Tetapi Dr. Kalau saya tanyakan kepada Prof. Dr. Irwan, kalau saya mengambil pandangan dan juga pertanyaan daripada mereka yang menyertai kami di sesi webinar pada pagi ini, antara lain ialah Azman E kata bagaimana konsep darurat dalam perubatan sehingga menghalalkan perkara yang kurang halal menjadi salah satu penawar kepada satu perubatan. Dan itu juga ditanyakan oleh saudara Razak yang mengatakan bahawa bolehkah kita menggunakan darurat sebagai alasan untuk mengambil perawatan ataupun ubatan daripada bahan yang tidak halal. Prof. Dr. Irwan, kalau dapat mengulas dua soalan yang berkenaan dengan darurat ini daripada dua orang peserta kita pada hari ini. Terima kasih. Izinkan saya menyambung sikit apa yang Dr. Rusdi sebut tadi. Saya menyokong penuhlah poin-poin yang dinyatakan oleh Dr. Rusdi, iaitu kita syariat Islam kita, fiqh kita tidak menafikan kajian saintifik dalam isu perawatan ataupun kesihatan manusia ni. Saya nak sambung sikit apa yang disebut oleh Nabi Muhammad SAW, Rasul kita, adalah benar. Sebab ia adalah berdasarkan wahyu. Tetapi kita tidak boleh memahami hadis yang dinyatakan seperti habbatus sauda, madu, kemudian kus, kayu India dan sebagainya secara literal sahaja. Dia perlu mendalami dan juga perlu disiplin yang tertentu seperti ilmu kesihatan dalam merungkai apa maksud madu, habbatus sauda dan sebagainya. Saya bagi contoh. Dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu Wa Taala sebut pasal air. Wa ja'alna minal ma' kulla syai'in hayy. Allah ciptakan air itu sebagai bahan untuk menghidupkan semua makhluk yang bernyawa, termasuk manusia, tumbuhan dan juga haiwan. Itu yang Allah sebut dalam Quran. Tetapi dari segi kesihatan, tidak semua manusia boleh minum air dalam kuantiti yang banyak. Ini hasil daripada nasihat pakar kesihatan. Sebagai contoh, pesakit dialisis, mereka tidak boleh minum dalam kuantiti banyak. Adakah ia bertentangan dengan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut? Jawapannya tidak. Sebab apa yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut itu sebagai asas ataupun prinsip asas kepada kehidupan makhluk yang bernyawa. Baik. Seperti contoh yang lain, kan? Kalau kita bercakap pasal ruqyah Islam, katalah Encik Zul malam ni kan nak balik rumah tiba-tiba kena kejar dengan hantu raya. Kan? Cik Zul pun baca ayat kursi, baca surah Fatihah, tapi hantu raya tu tak lari. Malah hantu raya tu mengajar pula Cik Zul macam mana nak baca ayat kursi yang tepat. Okey. Jadi kenapa kita baca ayat kursi hantu tak lari, tetapi Dr. Rusdi baca lari? Sebab kaedah. Sebab dia ada prosedur dan juga kita kata prinsip-prinsip tertentu bagaimana kita nak beruqyah dengan ruqyah Islam. Okey, menjawab kepada soalan tentang darurat. Baik, yang selalunya kita faham ialah darurat ni hanya melibatkan mati. Sebenarnya pahaman kita itu separuh masak. Sebab darurat dalam fiqh Islam ini dia melibatkan dua situasi. Yang pertama melibatkan mati seperti mana yang kita faham secara biasa. Yang kedua tidak melibatkan mati, tetapi hampir mati
dan keadaan itu menyebabkan kondisi yang teruk kepada kita. Ini juga dikategorikan sebagai darurat. Baik, bagaimana kita berinteraksi dengan darurat? Ramai yang mempertikaikan, alah jumlah kematian akibat COVID-19 hanya berapa peratus sahaja, tak ramai nak compare dengan di peringkat dunia dan sebagainya. Kita kena faham konsep darurat dalam Islam ini dia tidak melihat kepada nombor berapa orang yang nak mati baru dikira darurat. Tidak. Sebab itu apabila kita melihat perbincangan para ulama kita dalam kitab-kitab qawaid fiqh yang membincangkan tentang darurat, kalau kita sendiri pun, contoh saya masuk hutan dan tiba-tiba tersesat, ini contoh klasik yang paling famous. Masuk hutan sesat, tidak ada makanan, maka yang ada hanya babi sahaja, contoh. Ketika itu saya seorang saja. Kita bukan ramai-ramai, tapi saya seorang sahaja yang berhadapan dengan hampir mati itu, maka ketika itu saya diharuskan oleh syarak berdasarkan prinsip darurat untuk makan makanan yang diharamkan tetapi sekadar perlu sahaja. Jadi bagi saya pemahaman tentang darurat itu khususnya dalam kita berhadapan dengan pandemik COVID-19 ini perlu diperhalusi dan perlu diperbetulkan supaya kita tidak menyalahkan jawatan kuasa fatwa, kita tidak menyalahkan para fuqaha kita dalam memutuskan sama ada isu ini, vaksin ini, ubat ini darurat ataupun tidak dan sebagainya. Okay, jelas saya kira di situ. Nanti kita sambung sikit lagi nanti. Tetapi saya ingin mengambil soalan dari saudari Nurul Amidah binti Amran. Maaf saya, Nurul Amidah binti Amran. Katanya, salam dan selamat pagi. Bagaimana caranya nak memastikan ubat-ubatan yang kita dapat atau beli itu halal atau tidak? Terutamanya jika kita beli di kaunter farmasi ataupun klinik swasta yang katanya di sini bukan Muslim, ataupun adakah semua ubat-ubatan yang masuk ke Malaysia halal semuanya? Saya kira Cik Nasrul dah menjawab sikit tadi di awalnya, tapi mungkin dapat diperjelaskan lagi soalan daripada Nurul Amidah ini. Mungkin kalau kita pergi ke farmasi yang tertentu, yang swasta, bagaimana kita nak memastikan bahawa ubatan itu halal ataupun tidak? Saudara Nasrul, adakah semuanya halal ataupun bagaimana? Okey, berbalik kepada persoalan tadi, sebenarnya di peringkat MPRA, semasa keperluan pendaftaran kita memang ada satu perkeliling bahawa setiap pendaftaran ubat-ubat ataupun kosmetik perlu ada pengisytiharan sumber haiwan yang digunakan dalam proses pembuatan ubat atau kosmetik tersebut. Namun ingin saya maklumkan di sini juga kepada pendengar-pendengar semua bahawa dalam kita punya Drug Registration Guidance dokumen, kita mempunyai polisi berkenaan dengan keperluan penggunaan logo halal. Buat masa ini keperluan untuk logo halal terpakai secara voluntary untuk produk-produk yang seperti suplemen kesihatan, tradisional dan juga kosmetik. Walau bagaimanapun buat masa ini tiada lagi keperluan untuk penggunaan logo halal ke atas produk-produk yang merupakan preskripsi ataupun racun berjadual. Walau bagaimanapun mengenai status halal atau tidak halal mungkin boleh merujuk lanjut kepada pihak berkuasa JAKIM kerana mereka mempunyai maklumat mengenai produk-produk pharmaceutical yang mana yang telah diisytiharkan sebagai ataupun mendapat pensijilan halal. Soalan ini halal haram dalam ubat-ubatan, akan tetapi saya ingin juga bertanyakan soalan kepada saudara Nasrul ialah daripada saudara Razak bin Muhammad Diah. Beliau antara yang paling awal mengatakan soalan sejak awal sesi tadi. Saudara Razak mengatakan bahawa bagaimana nak pastikan vaksin yang mana satu paling berkesan? Kalau kita bercerita mengenai vaksin COVID-19, yang mana satu paling berkesan? Kerana masing-masing mendakwa vaksin masing-masing adalah yang terbaik. Kalau NPRA contohnya sudah meluluskan Pfizer yang sudah dibeli. Tapi mungkin juga soalan Cik Razak ini bertanyakan bagaimana dengan vaksin-vaksin yang lain seperti daripada AstraZeneca, daripada Sputnik, daripada Sinovac contohnya, dan yang lain-lain ini, bagaimana kita nak memastikan bahawa bila sampai ke NPRA
adakah NPRA menentukan vaksin ini lebih baik daripada vaksin yang satu lagi? Bagaimana kita dapat fahami soalan saudara Razak Muhammad Diah ini? Seperti mana yang saya nyatakan tadi, setiap produk termasuk vaksin, dia akan melalui satu proses saringan pendaftaran yang ketat dan di mana NPRA akan melihat segala data-data yang melibatkan aspek keselamatan dan keberkesanan vaksin-vaksin ataupun produk-produk ubat yang hendak didaftarkan. Jadi kita tidak boleh, rasanya tidak sesuai untuk membuat perbandingan mana produk ubat yang lebih baik, mana produk vaksin yang lebih baik. Walau bagaimanapun ingin saya maklumkan bahawa setelah suatu ubat ataupun produk vaksin itu didaftarkan, kita NPRA akan terus memantau keberkesanan ataupun isu-isu yang berkaitan dengan produk yang telah didaftarkan bagi memastikan tiada masalah yang timbul. Saya menerima banyak soalan mengenai kelompok dan juga gerakan anti-vaksin. Ianya cukup menarik dan juga cukup panas soalannya. Tetapi saya ingin bertanyakan kepada Dr. Kong juga kerana ini ada satu soalan yang mudah tetapi mungkin ada kekeliruan atau persepsi tertentu di situ. Soalan daripada Sabarina Said. Tanyanya ialah, adakah umat Islam tidak digalakkan untuk mendapatkan rawatan tradisional Cina? Mungkin ini bertitik tolak kepada reaksi apabila Dr. Kong tadi mengatakan bahawa ada bahan-bahan tertentu dalam herba tidak halal kepada umat Islam dan itu diberitahu di awal oleh pengamal-pengamal perubatan tradisional Cina. Tetapi mungkin Dr. Kong, kalau dalam konteks kita, masyarakat kita di Malaysia ramai yang percaya ubat seseh. Tapi sebagai seorang pengusaha dan juga daripada Persatuan Perubatan Tionghoa sendiri, bagaimana ada kesefahaman dan juga ada mutual understanding dalam konteks masyarakat berbilang kaum di Malaysia? Adakah tidak digalakkan? Kalau digalakkan, apa kebaikannya, contoh yang dapat diberikan? Sebenarnya ini kita galak umat Islam mendapatkan rawatan tradisional Cina. Apa yang saya tadi cakap kerana tajuk hari ini ialah halal dan haram, kerana ramai umat Islam datang, pesakit umat Islam datang jumpa tabib Cina kan. Mereka akan kadang-kadang mereka risau ubat itu halal tak halal. Oleh itu tadi mula-mulanya saya sudah bagi tahu kerana saya nak dapatkan vaksina ini untuk bagi tahu mereka umat Islam semua, bagi pengamal berubatan Cina, kita faham apa kerisauan umat Islam. Oleh itu kita akan hormat dan kita akan bagi tahu, kita akan bagi ubat yang sesuai bagi umat Islam. Bagi ubat Cina, tadi saya cakap itu haiwan, ada tanduk, ada hempedu, itu hanya sedikit saja. Tadi dalam perubatan Cina, 90% ubat tu herba, itu akar-akar kayu. Hanya sedikit ada, mungkin 10% ada logam, ada haiwan, ada serangga, itu saja. Itu saya nak bagi tahu saja. Sebenarnya kita sangat-sangat galak umat Islam. Lagipun saya boleh dapati biasa pesakit umat Islam datang mendapatkan rawatan ubat Cina akupunktur atau urut, biasa kesan dia sangat-sangat baik, sangat-sangat berkesan, sangat menggalak. Dr. Kong, mungkin dalam aspek bergerak ke hadapan, mungkin ada kerjasama yang lebih baik dapat dilakukan dengan pihak berkuasa seperti JAKIM dan juga NPRA. Apa yang telah dilakukan supaya memastikan bahawa tiada keraguan dalam masyarakat berbilang kaum di Malaysia untuk menggunakan perubatan Cina contohnya? Adakah itu diperlukan oleh Persatuan Tabib Perubatan Tabib di Malaysia? Kita belum fikir atau dalam peringkat ini lagi, kerana biasa kita di Malaysia, tapi China sudah di Malaysia sudah lama. Kita pun tak ada apa masalah dengan apa halal tak halal, biasa pun sudah biasalah. Kalau kita boleh kerja sama dengan JAKIM, itu sangat baik juga. Itu sangat baik. Kita boleh bincang dengan JAKIM lain masa hadapan. Itu mungkin boleh dibincangkan, mungkin juga webinar ini boleh jadi pemula untuk untuk dilakukan. Okey, saya nak membawa soalan berkenaan dengan anti-vaksin. Ada beberapa soalan di sini.
Saya ambil soalan daripada saudara Abu Hanafiah Ahmad. Bagaimana kita hendak menghalang golongan anti-vaksin menyebarkan fakta-fakta yang tidak tepat supaya masyarakat tidak menerima vaksin? Itu soalan pertama. Soalan kedua dari saudara Muhammad. Assalamualaikum. Apakah nasihat yang boleh diberikan oleh Dr. Rusdi Ramli dari Darushifa dan juga Profesor Dr. Irwan kepada golongan anti-vaksin yang menggunakan nama Islam, rawatan Islam sebagai alasan untuk menolak vaksin? Saya kira ini dua soalan yang berliga di fikiran umat Islam dan juga masyarakat secara keseluruhannya. Seringkali justifikasi itu diberikan untuk menolak vaksin kerana makanan-makanan sunnah yang lebih utama, yang perlu diutamakan. Walaupun Dr. Rusdi dan juga Prof sudah menjawab panjang lebar tadi, tapi apa peranan kita? Kerana fakta adalah fakta dan kita tidak mahu juga persepsi terhadap perubatan Islam itu diselewengkan oleh kelompok-kelompok tertentu ini. Kalau dapat dimulakan dengan Dr. Rusdi dahulu. Okey, sebagaimana yang kita tahu dalam Islam, Nabi SAW telah berpesan kepada kita, tadawaw ya ibadallah. Jadi bagi saya, dari sudut neraca Islam, kalau telah didapati satu penemuan itu truly beneficial, itu yang saya sebut, maknanya memang dia adalah halal, dia adalah suci dan tidak ada bahan-bahan lagi yang meragukan, malah telah dimuzakarahkan oleh para ahli muzakarah sebagai halal, maka bagi saya tidak ada sebab untuk kita merasai sekelumit keraguan untuk mengambil ubat yang telah memang disahkan sebagai halal. Itu perkara pokok dalam Islam sebab dah disahkan halal, jadi tidak ada keraguan. Jadi bagi golongan-golongan yang tidak bersetuju ini, bagi saya punya pandangannya, itu adalah, dia dalam Islam dia begini, itu adalah hak mereka. Kalau saudara atau saudari merasakan vaksin itu tidak baik, tidak selamat untuk diguna, saudara-saudari boleh mengaplikasikan kefahaman saudara-saudari itu untuk diri saudara-saudari, itu tidak ada masalah. Tapi jangan mempromosikan satu idea yang salah. Kalau kita rasa tidak yakin, saya sebut contoh, kalau misalnya kita kena barah, kanser, kita rasa tidak yakin untuk mendapatkan rawatan secara kemoterapi, itu adalah hak kita, Islam tidak halang. Tetapi jangan pula kita buat kempen kepada umat Islam, jangan mendapatkan rawatan kemoterapi di hospital kerana menyalahi hukum Islam. Itu memang salah. Itu memang tak boleh. Jadi kalau kita tak suka, just apply untuk diri kita. Jangan kita mempromosikan. Kerana penemuan-penemuan yang dah memang scientifically proven beneficial dan halal pula tu yang kita nak, bagi saya yang penting itu. Sebab dia dalam Islam, bila dia adalah penting, bila benda tu dia ada unsur haram, artinya dia punya efek yang tidak baik dari segi perkembangan kerohanian seorang Islam. Itu dalam pandangan Islam lah, secara umum. Jadi bagi golongan, kalau dia orang tak setuju, tak apa, itu ambil pada diri mereka sahaja. Tidak perlu mereka nak kempen pula. Sebab kita pun jangan lupa, dalam Islam pun, Islam mengalakkan kita berubat dan kita boleh memikirkan apa yang terbaik untuk diri kita. Kalau kita rasa pengambilan vaksin itu tak perlu, kita boleh guna cara yang lain. Tapi jangan kita promosikan idea tersebut yang saya anggap tidak kena dengan spirit Islam dari sudut perubatan itu. Dr. Rusdi, kalau saya mencelah di situ, bagaimana peranan ahli ulama, ahli-ahli akademik Islam dalam aspek ini? Benar, Dr. Rusdi berpendapat bahawa kalau tidak mahu mengambil vaksin, itu pilihan dan juga hak individu itu. Tetapi dalam konteks kesihatan awam juga, apabila seseorang tidak divaksin, kalau saya mengambil contoh kepada anak-anak di sekolah, sekelompok kecil anak-anak yang tidak mengambil vaksin akan memberikan kesan kepada anak-anak lain yang sudah divaksin dan juga kanak-kanak yang lain. Sudah pasti dalam konsep Islam itu sendiri, itu tidak bertepatan dalam konteks ummah. Jadi bagaimana sebenarnya pendekatan itu dapat ditingkatkan kepada satu lagi tingkat yang atas, dan itu peranan ahli agama dan juga penting disokong dengan hujah-hujah saintifik dan juga kesihatan awam. Pada pandangan Dr. Rusdi, kerana adakah itu yang kurang dalam konteks masyarakat kita pada hari ini? Okey, dia dalam Islam, dia punya teorinya, dia punya prinsipal dia adalah kemaslahatan awam sentiasa didahulukan ke atas kepentingan peribadi. Jadi kalau memang betul-betul dapat dibuktikan secara saintifik, tidak ambilnya sebilangan rakyat, penolakan sebilangan rakyatlah terhadap vaksin ini boleh membawa mudarat yang besar kepada rakyat negara kita, dapat diproofkan benda itu, boleh membawa kepada begitu, maka di saat itu kerajaan boleh mengeluarkan arahan. Tadi saya cakap, poin ini saya tambah tadi, boleh mengeluarkan kerajaan untuk mewajibkan
semua rakyat mengambil vaksin tersebut atas dasar apa? Kerana dia memang dalam Islam dia ada dia punya prinsipal dia, kepentingan kesejahteraan ramai itu sentiasa didahulukan daripada kepentingan individu. Jadi tadi saya buat contoh, kalau individu tu tak ambil vaksin tu hanya membawa padah pada diri dia. Tapi kalau tuan moderator kata sikap sebegitu boleh membawa ancaman kepada rakyat secara menyeluruh, maka di saat itu saya memang berpendapat kerajaan amat pentinglah dia boleh mengeluarkan arahan untuk mengambil vaksin tersebut untuk masalah secara umum rakyat kita. Tapi saya ulang balik, pastikan vaksin yang digunakan itu dah memang asasnya mestilah halal, bersih dan tidak membawa mudarat, sesuai dengan Nabi sendiri sebut la darara wala dirara, tak boleh buat satu benda yang boleh membawa mudarat kepada diri kita. Kalau ada lagi rakyat yang merasa kesangsian, saya rasa itulah peranan kerajaan untuk memberi penjelasan kepada rakyat yang masih ada keraguan dan kesangsian terhadap kemujarapan vaksin tersebut. Begitu. Wallahu a'lam. Saya berterima kasih kepada peserta-peserta yang memberikan soalan yang begitu banyak dan juga sangat responsif pada hari ini. Tapi saya ingin bertanyakan soalan yang sama kepada Prof. Dr. Irwan. Sebelum Prof. Dr. Irwan menjawab, saya ingin menaikkan juga ataupun membaca juga pandangan dan juga komen daripada saudara Abdul Manaf Ali. Kata saudara Abdul Manaf, ada golongan tertentu yang suka tuduh perubatan moden, vaksin, ubatan moden semuanya Yahudi belaka. Malah staf KKM juga dituduh ejen Yahudi. Sikit-sikit Yahudi. Macam mana nak betulkan pemikiran yang kolot ini? Ini saya faham ni luahan perasaan ni. Tetapi dalam masa yang sama, Prof. Dr. Irwan, kalau dapat dijawabkan juga soalan daripada awal tadi, bagaimana kita nak menghalang, memperbetulkan golongan vaksin yang sering kali menggunakan rawatan Islam sebagai hujah untuk menafikan rawatan perubatan moden seperti vaksin dan sebagainya. Prof. Irwan kalau dapat menjawab. Baik, saya sebenarnya poin sama macam Dr. Rusdi sebut, kan, iaitu dari segi kemaslahatan umum itu hendaklah didahulukan berbanding kemaslahatan ataupun kepentingan sekelompok kecil, kan. Sebab kita untuk makluman, saya dan rakan-rakan telah membuat satu survey dan dalam proses penulisan dalam artikel jurnal insya-Allah berkenaan dengan pengetahuan dan juga penerimaan masyarakat Islam Malaysia terhadap vaksin Pfizer ini. Kita collect responden lebih kurang dalam 1,700 orang secara atas talian. Kalau kita tengok percentage mereka yang istilah menolak ataupun tidak menerima vaksin Pfizer, ramai juga, kan. 300-400 orang tu ada, kan. Jadi jumlah yang ramai sebenarnya daripada 1,700 tu, kan. Jadi apa sebab mereka menolak? Kalau 300 orang tu apa alasan ni, doktor? Macam tadilah, Yahudinya, kan, ada sumber haramnya. Jadi daripada informasi-informasi yang mereka dapat daripada kadang-kadang rujukan yang tidak berautoriti, kan, daripada sumber-sumber yang boleh dipertikaikan dan sebagainya. Dan pengalaman saya bercakap berkenaan dengan vaksin secara keseluruhan, bukan pasal Pfizer sahaja tetapi secara keseluruhan tentang vaksin ini, sebenarnya banyak yang ditimbulkan oleh golongan anti vaksin ini ialah berkenaan dengan keberkesanan dan juga ada kesan sampingan daripada vaksin tersebut. Dari segi hujah syar'i, hujah fiqhnya, kan, setakat ini walaupun ada segelintir asatizah yang mempertikaikan, tetapi bagi saya secara overall, bagi saya dari segi hujah syar'i itu tidak ada masalah sangat, kan. Maksudnya orang awam tidak ramai yang mempertikaikan dari segi hujah syar'i ataupun hujah fiqh. Hanya mereka mempertikaikan dari segi keberkesanan dan juga kesan sampingan daripada vaksin. Untuk menjawab kesan sampingan, keberkesanan itu kena tanya pakar perubatan lah, bukan saya yang menjawabnya. Dan saya hanya menjawab dari segi hujah fiqh ataupun hujah syar'i. Yang mana tadi Dr. Rusdi pun dah ada sebut berkenaan dengan dalil-dalil syar'i dan juga kaedah-kaedah fiqh yang kita boleh gunakan. Jadi dari segi dakwaan ejen Yahudi, daripada sumber haram dan sebagainya, sebenarnya kalau kita perhatikan dalam apa-apa produk yang dihasilkan oleh mereka yang kononnya tidak mahu menerima vaksin tetapi mempromosikan ubat-ubatan mereka sendiri,
minuman-minuman kesihatan dan makanan-makanan kesihatan mereka sendiri. Kita nak tanya soalan yang sama. Tidakkah dalam produk makanan kesihatan, even yang dikatakan daripada makanan sunnah, kurma, susu kambing, madu, sebenarnya mereka juga mencampurkan dengan bahan-bahan kimia yang lain. Jadi kalau mereka menuduh vaksin itu ada daripada sumber yang meragukan, sumber haram, tidakkah yang produk makanan dan minuman kesihatan yang mereka jual contohnya, tidakkah itu juga daripada sumber-sumber yang meragukan? Kan? Walaupun mereka campur dengan susu kambing contohnya, madu, habatus sauda dan sebagainya. Kan? Jadi bagi saya hujah itu dia tidak konsisten. Kan? Hujah itu sekadar istilahnya nak tembak sahaja. Tetapi kita pun tidak tahu dan kita tidak faham apa yang kita cakapkan. Sebab tu tadi saya dah kata dah, dalam kita memahami hadis tentang habatus sauda, tentang madu, tentang air yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita tidak boleh melihat secara literal sahaja, tetapi ia perlu juga berserta dan bersekali dengan kajian saintifik untuk membuktikan dan untuk memastikan bahawa makanan sunnah itu sesuai untuk penyakit-penyakit ini, tetapi ia tidak sesuai untuk penyakit-penyakit tertentu yang lain. Wallahu a'lam. Kita mungkin ada masa kurang daripada 10 minit, tetapi sebelum setiap panelis membuat huraian dan juga rumusan daripada perbincangan kita, macam indik masa kita kan, patut panjang lagi. Saya ingin ajukan satu soalan daripada Imran kepada Prof. Dr. Irwan. Imran bertanyakan, selain daripada bahan yang halal, prinsip tidak memudaratkan juga diambil kira dalam perubatan dan juga pengubatan. Sekarang banyak pandangan di media sosial, termasuk di kalangan doktor, yang mengatakan bahawa vaksin yang akan diberikan ini mungkin akan ada reaksi negatif kepada penerima dengan nisbah yang agak besar. Contoh, 1 setiap 10,000. Kalau 28,280,000 yang akan kena. Ini fakta yang diberikan oleh Imran. Akan tetapi bagaimana pandangan Islam dalam perkara ini? Mungkin Imran bertanyakan bahawa kalau vaksin COVID-19 mungkin ada reaksi ataupun memberikan reaksi negatif kepada penerima, tapi nisbahnya itu katanya besar, tetapi kalau daripada fakta yang diberikan oleh pihak WHO, ini masih lagi relatifnya kecil. Pandangan Dr. Irwan, adakah kerana perkara ini kita perlu menghentikan diri kita dan juga daripada mengambil vaksin dan sebagainya, kalau dapat dirujuk pada soalan Imran ni? Okey, baik. Saya nak jawab begini. Pernah tonton tak filem The Rock? Lakonan Nicolas Cage dengan Sean Connery. Okey. Kalau dalam filem ini, kan, Presiden Amerika ketika itu berhadapan dengan dua situasi. Kalau dia tidak bom Alcatraz tu, The Rock tu, kan, akan mengakibatkan musuh yang menawan Alcatraz itu akan kita kata tembak misil yang akan melibatkan kematian kepada penduduk Amerika yang lebih ramai berbanding tawanan di Alcatraz itu. Okey, jadi apa keputusan yang diambil oleh Presiden Amerika dalam filem itulah. Okey. Memandangkan Presiden Amerika dalam filem itu belajar qawaid fiqh. Kan? Dia tahu bahawa kalau aku ambil tindakan A akan mengakibatkan kemudaratan tertentu. Tetapi ini lebih kecil. Kalau aku ambil keputusan B, dia punya kemudaratan lebih besar. Jadi yang mana satu aku nak ambil keputusan. Maka dia ambillah keputusan dalam filem itu untuk mengebom kepulauan ataupun penjara Alcatraz itu demi menyelamatkan jumlah manusia penduduk Amerika yang lebih ramai yang ada. Okey. Saya nak kaitkan begini tentang kefahaman yang disebutkan oleh Dr. Rusdi juga tadi berkenaan dengan kepentingan awam itu, kan. Kalau dalam option kita oleh Kementerian Kesihatan, oleh kerajaan, kalau kita ambil ini ada dia punya kesan sampingan dia. Kalau ambil begini pun ada dia punya mungkin ada side effect kesan sampingan. Tapi kita kena timbang tara. Nak timbang tara keputusan itu adalah berdasarkan timbang tara apa yang kita panggil dalam kaedah fiqh itu apabila berlaku kemudaratan, pertemuan dua kemudaratan, satu besar, satu lagi kecil, maka kita kena ambil ataupun kita kena raikan kemudaratan kecil demi menyelamatkan kemaslahatan awam yang lebih besar.
walaupun terpaksa mengorbankan ataupun walaupun terpaksa kita kata melakukan kemudaratan kecil. Tetapi adakah kita menyatakan adakah Islam menganiayai sekelompok kecil ini? Jawapannya tidak. Sebab macam pemberian vaksin tersebut memang tidak dinafikan ada kesan sampingan tertentu, dan daripada uji kaji sebelum ini pun daripada nisbah yang disebut 1/10,000, 1 juta dan sebagainya, itu memang ada kesan sampingan tertentu yang itu kena rujuk pakar kesihatan lah. Tetapi nak cerita bagi bahawa dalam Islam sebenarnya kita melihat kemaslahatan umum, tetapi apabila berlaku masalah kepada sekelompok kecil ini, Islam tidak mengenepikan begitu sahaja. Kalau perlu ada pampasannya, perlu ada rawatan susulannya, maka itu yang perlu diambil tanggungjawab oleh pihak kerajaan. Saya kira fakta mengenai nisbah itu juga perlu diperhalusi lagi, kerana saya kira perkara ini dijawab juga oleh pakar-pakar kesihatan awam di seluruh dunia mengenai kesan sampingan dan juga reaksi negatif kepada kelompok kecil ketika trial ujian trial yang dijalankan di beberapa buah negara. Tetapi kita tak banyak masa dalam sesi ini. Saya kira saya harapkan juga sesi ini dapat dipanjangkan lagi di masa-masa akan datang, mungkin fokus kepada vaksin saja. Tapi mungkin kita dapatkan reaksi dan juga rumusan daripada setiap seorang panel dalam 1.5 minit lebih kurang. Dr. Kong, mungkin apa yang kita dapat rumuskan halal haram dalam perubatan, tetapi skop yang kita dapat dalam diskusi pada hari ini kita buka luas sedikit juga. Dan juga bagaimana kita ingin memastikan bahawa kita berhadapan dengan pandemik COVID-19, penyakit makin banyak, bagaimana kita perlu meletakkan bahawa kepercayaan pada saintifik dan juga ikhtiar kepada rawatan alternatif itu bersandarkan kepada fakta, bukan semata-mata andaian dan juga syak wasangka semata-mata. Dr. Kong. Selepas saya dengar Prof yang cakap tu, dari segi saintifik dengan tradisional, saya rasa saya menyarankan semua penonton atau semua rakyat Malaysia bertimbang dara dengan kebijaksanaan. Itu saja. Kebijaksanaan dan juga fakta yang betul, itu juga kita tuntut dan kita harapkan. Itu pandangan Dr. Kong. Saudara Nasrul, mungkin daripada NPRA, institusi yang begitu penting pada ketika ini, saya nak tanyakan bila lagi vaksin-vaksin lain akan diluluskan, tapi itu mungkin pengumuman khasnya nanti. Tetapi bagaimana kita nak meyakinkan rakyat dan juga masyarakat secara keseluruhannya daripada aspek perundangan, daripada SOP, ini kita sudah ada piawaian yang cukup hebat sejak dahulu lagi. Baik daripada ubat-ubatan, bahan kosmetik tu tak jadi isu pula kadang-kadang bila nak guna tu, bila halal dan haram. Tetapi kalau ubat ni selalu dipertikaikan. Bagaimana nak meyakinkan semula NPRA sentiasa kehadapan dalam perkara ini dan juga kesejahteraan rakyat, kesihatan rakyat sentiasa diutamakan dalam membuat satu-satu keputusan. Okey, secara amnya bagi saya kesedaran masyarakat di luar sana masih perlu dipertingkatkan. Jadi maksudnya bukan kita bercakap-cakap vaksin saja, tetapi produk-produk ubat yang lain, produk-produk ubat seperti suplemen kesihatan tradisional dan preskripsi yang lain, perlu dipastikan bahawa produk-produk ubat tersebut memang berdaftar dengan NPRA, iaitu setiap ubat-ubat dan kosmetik yang terdaftar dan bernotifikasi, dia akan mempunyai nombor MAL, manakala kosmetik NOT, notifikasi. Jadi tanggungjawab pengguna-pengguna di luar sana perlu pastikan setiap produk ubat ataupun kosmetik yang dibeli mempunyai kelulusan daripada NPRA, KKM. Itu yang penting. Sebab setiap ubat dan kosmetik yang berdaftar dan bernotifikasi kita telah lihat, kita telah saring bagi memastikan dia punya keselamatan, kualiti dan keberkesanan dia adalah memuaskan sebelum kita boleh daftarkan untuk kegunaan di pasaran. Okey, terima kasih Cik Nasrul. Dr. Rusdi, mungkin ada pandangan dan juga rumusan terakhir dalam satu minit dapat kita rumuskan. Apa kita boleh lakukan lagi selepas ini? Membetulkan pemikiran dan juga meletakkan diskusi itu pada tempat yang sebetulnya, tidak berdasarkan persepsi semata-mata. Okey. Kalau kita lihat kepada ajaran Islam lah dari sudut perubatan pun, memang kita tak boleh nak paksa orang telan ubat. Dalam Islam dia tak ada sampai menjadi fardu ain, orang tu kena ambil ubat, dia kena telan. Jadi saya rasa dalam konteks sekarang ni, saya rasa bagi saya peranan yang paling besar sekali yang perlu dimainkan oleh KKM sendiri, pakar-pakar perubatan, untuk meyakinkan
kepada umat Islam bahawa pengambilan vaksin ini adalah lebih baik daripada tidak mengambilnya. Saya nampak itu yang dikena tegaskan, sebab biasanya saya yakin yang tidak mau mengambil tu mungkin dia ada rasa sesuatu yang tidak baik akan berlaku di masa-masa yang akan datang, mungkin gitu. Jadi peranan pakar perubatan, KKM, kerajaan untuk meyakinkan ambil itu adalah lebih baik daripada tidak mengambilnya. Dan kita jangan lupa, kita tidak boleh dalam Islam, kita terpaksa menerima hakikat, kita tidak boleh paksa untuk orang untuk menelan ubat. Dan bagi mereka yang tidak mahu mengambil pendekatan yang dicadangkan oleh kerajaan, saya sarankan sangat di sini, ambillah pendekatan alternatif yang lain demi untuk memastikan tidak tersebar balik COVID-19 ni. Manakala kita dah tak nak terima pandangan pakar, kita kena ambil pendekatan rawatan secara alternatif dan komplementari demi untuk kesejahteraan keseluruhan semua orang. Itu saya nampak. Tapi saya kira dalam peraturan dan juga vaksinisasi, plan imunisasi ini juga tidak ada paksaan juga untuk mengambilnya, tidak diletakkan dalam undang-undang paksaan untuk mengambil, itu juga diletakkan secara sukarela di kalangan rakyat Malaysia walaupun vaksin itu diberikan percuma. Tapi Prof. Dr. Irwan, bagaimana kita mahu melihat lebih banyak diskusi? Benar, KKM, pegawai-pegawai kesihatan, pegawai kesihatan awam setiap hari bercerita mengenai kepentingan ubat dan juga keperluan mendapatkan rawatan secara saintifik dan juga perubatan moden dan juga vaksinisasi ini. Akan tetapi bagaimana bergerak ke hadapan, fakta itu perlu dilandaskan juga dengan mereka yang cukup berpengaruh dalam bidang agama, dalam bidang hukum hakam dan sebagainya. Pada pandangan Prof. Irwan. Ya, saya rasa dan minta kerjasama lah daripada semua pihak, mereka yang bukan ahli dalam bidang-bidang tertentu. Contoh kalau dalam bidang hukum hakam, kalau kita tidak ada kelayakan, minta tolong kerjasama, jangan mengulas kan. Sebab mungkin kita nampak hebat kan, tetapi terkadang bahkan selalunya akan tersasar daripada maksud sebenar. Begitu juga dalam isu kesihatan, sekiranya kita bukan pakar kesihatan ni, sekadar baca-bacaan kita, rujukan-rujukan awal kita selalunya akan tersasar. Jadi perbincangan demi perbincangan, penerangan demi penerangan itu memang langkah yang diambil oleh pihak kerajaan. Dan juga kita menjuru kepada masyarakat di luar sana. Sebenarnya dari segi kefatwaan, hukum hakam itu apabila telah diputuskan oleh pihak berkuasa agama yang terdiri daripada para alim ulama kita, maka kita hormatilah. Wallahualam. Okey, terima kasih. Saya kira itu satu sesi yang cukup menarik. Kita bercerita mengenai daripada perundangan, peraturan sehinggalah kepada rawatan alternatif dan kita banyak cerita mengenai vaksin itu sendiri. Terima kasih kepada semua panelis kita, Dr. Rushdi Ramli, Dr. Kong Wai Hong dan juga Profesor Dr. Irwan Muhammad Sudi dan juga saudara Muhammad Nasrul Muhammad Noor. Terima kasih kerana menyertai kami dalam sesi webinar pada kali ini. Mungkin perbincangan kita ini boleh diteruskan lagi dalam siri-siri yang akan datang. Menarik. Terima kasih juga kepada anda ratusan yang berpartisipasi bersama kami pada pagi ini. Terima kasih atas soalan-soalan yang juga diajukan. Jika ada pandangan, cadangan, teruskan bersama kami di Awani Link. Terima kasih kerana menyertai kami dalam sesi kali ini. Kita bertemu lagi di masa akan datang. Terima kasih semuanya.